Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini tuan-tuan untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini kita akan mengupas pembentukan kerajaan perpaduan yang cukup stabil, yang mengandungi di dalamnya kita ada 82 ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Kita ada 40 ahli parlimen daripada 30 ahli parlimen daripada BN. Kita ada 23 ahli parlimen daripada GPS. Kita ada 1 ahli parlimen daripada PBM, Parti Bangsa Malaysia. Kita ada 3 ahli parlimen daripada Warisan. Kita ada 6 ahli parlimen daripada GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Kita ada 1 ahli parlimen daripada KDM dan kita ada 2 ahli parlimen bebas daripada Sabah. Jumlah keseluruhan ahli parlimen yang akan berada dalam kerajaan perpaduan ini saudara ialah 148 orang. Maknanya kerajaan perpaduan ini mempunyai 2/3 majoriti. Kita boleh pindah perlembagaan, kita boleh luluskan undang-undang, segala apa yang kita nak buat, insya-Allah saudara, selagi ianya berpaksi pada undang-undang, selagi ianya tidak bercanggah dengan hak istimewa Islam, dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dengan kedudukan hak istimewa Melayu, tidak ada bercanggah dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tidak bercanggah dengan kedudukan hak istimewa Raja-Raja Melayu, insya-Allah kita boleh buat apa jua bentuk undang-undang dalam negara ini. Ya. Soalan ni kita dapat semua daripada komen-komen yang Datuk post tadi tu. Okey. Soalan pertama tu ada yang bertanya, apa hala tuju UMNO pasca PRU 15 tu? Apa pendapat Datuk dia tanya? Apa hala tuju UMNO? Pertama, soalan ni sepatutnya ditanya kepada kepimpinan UMNO. Tapi bagi saya boleh jawablah serba ringkas. Secara peribadi, bagi saya UMNO on the right track, kerana kita memilih gandingan yang tepat. Kalau kita memilih gandingan untuk berganding bersama dengan Perikatan Nasional, maka masa depan UMNO sangat malap, tuan-tuan. Masa depan UMNO sangat malap. Kenapa saya kata masa depan UMNO sangat malap? Kerana hari ini UMNO hanya memenangi 26 kursi daripada kursi yang dia tandingi. Hanya 26 kursi. Kalau kita meneruskan kerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, maknanya 73 kursi yang Bersatu dan PAS menang, kita tidak boleh bertanding, tuan-tuan. Dan kita kalau kerjasama dengan Bersatu dan PAS, iaitu parti yang pernah kita bagi peluang untuk menjadi rakan kongsi kita, dan ketika kita menjadi rakan kongsi dia tikam kita, dia bully kita, dia perkotak-katikkan kita, dia tipu kita, sehingga kan last kali kita mengambil keputusan untuk menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita dah pernah dizalimi, pemimpin kita seorang dah masuk dalam penjara Kajang, seorang lagi sedang berhadapan dengan penganiayaan-penganiayaan yang dibuat. Takkan kita nak pilih lagi parti Perikatan Nasional ni. Jadi kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak pernah lagi berpeluang memerintah negara dan belum lagi berpeluang menganiaya kita. Jadi daripada dua pihak, dua musuh yang berhadapan, yang kita lawan dalam pilihan yang lepas, saya rasa yang kita belum tahu sama ada dia akan berlaku zalim ataupun tidak ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi memandangkan kita pun tak boleh nak mengambil keputusan untuk menjadi pembangkang. Kalau kita menjadi pembangkang, mestilah ada kerajaan. Tapi bila dah tak ada kerajaan, kerajaan tu tak ada, macam mana nak jadi pembangkang? Ini yang ramai orang tak faham. Jadi bila mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mendapati kedua-dua belah pihak, baik Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, tidak mempunyai jumlah majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan secara bersendirian, maka Baginda telah menitahkan supaya sebuah kerajaan
perpaduan, unity government ditubuhkan. Ini memang aspirasi kebawah tuanku daripada dulu lagi, tuan-tuan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, sesedara, akhirnya kita berjaya atas titah kebawah Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Tuan Agong. Kita berjaya meyakinkan UMNO untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan seperti Warisan, KBN, Bebas 2 kursi di Sabah, PBM, GPS, untuk bersama kita membentuk 148 kursi. Ngam-ngam ada 2/3 majoriti di Parlimen. Jadi ada orang tanya, apa jadi kalau 19 hari bulan ini diadakan undi tidak percaya atau undi percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jawapan saya, silakan. Kalau ada lagi 10 orang ni dia pening lalat, tuan-tuan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita masih ada 138 orang. Saya yakin yang 10 orang ni pun insya-Allah, saudara, mereka dah tarik sokongan kepada Muhyiddin. Saya yakin mereka akan stick to the party decision. Dan bagi saya, tuan-tuan, kita memanglah, saya secara peribadi saya merasa sedih lah. Saya merasa sedih sebagai sebuah parti yang mempunyai keahlian paling ramai, tuan-tuan, 4.2 juta ahli. Kita sebenarnya sangat malu. Kita dimalukan bila orang Melayu sendiri tidak memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga akhirnya kita terpaksa, tuan-tuan, membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau ditanya dengan saya tentang masa depan UMNO, bagi saya the best way to move forward untuk UMNO pujuk semua orang yang berada di luar UMNO ni, orang Melayu, kalau boleh mereka ni kembali bersama dengan UMNO. Kalau boleh kawan-kawan kita, contohnya lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kawan-kawan dalam PKR sekarang ni, rata-rata dulu adalah daripada asal UMNO, bersatu, rata-rata semua sekali orang UMNO, PAS pun orang UMNO. Jadi kalau betul-betul lah nak melihat orang Melayu ni bersatu padu, tuan-tuan, kita kena pastikan semua orang kembali bersama dengan UMNO. Tak boleh, saudara, tak boleh kita biarkan kita berpecah belah ni terlalu lama. Tengoklah, mana pernah kita sangka daripada kita mendapat lebih kurang 75% lah, hanya 25% orang Melayu menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lepas. Kali ini Pakatan Harapan dapat lebih kurang 6% saja undi Melayu. Tetapi apa jadi dengan undi Melayu tu? Dah lah hanya 62.15% keluar mengundi, berbanding dengan masyarakat Tionghoa, tuan-tuan, 97% keluar mengundi. Malu kita. Orang Melayu kita tak peduli pun tentang pilihan raya. Dah tak peduli, mereka berpecah belah. Ada yang sokong BN, ada yang sokong PN, ada yang sokong PH, ada yang sokong GTA, ada yang sokong Bebas. Allah, jahanam. Jadi kalau nak tengok parti UMNO ni kembali kuat, saya rasa UMNO ni, saya yakin Datuk Seri Zahid ni seorang yang berjiwa besar. Dia kena pujuk semua orang yang berada di luar UMNO ni, orang Melayu semua kembali bersama dengan UMNO. Kita kuatkan balik. Kalau PKR pun kita boleh pujuk, saudara, dan yang lain-lain kita boleh pujuk. Kawasan Melayu 100% UMNO akan bertanding. Tak kira lah bandar ke, di kota ke, 100% UMNO akan bertanding. Kawasan bukan Melayu kita bagi kepada PKR dan juga kepada DAP untuk bertanding. Jadi itulah pandangan saya. Ini pandangan saya, mungkin salah, tuan-tuan pun ada pandangan tuan-tuan. Kita serahkan kepada pucuk pimpinan kita, insya-Allah. Okey. Okay, Dok, soalan seterusnya tu Ya. Diorang tanya, banyak agaklah yang tanya dalam komen. Ya. Tanya apa tindakan yang UMNO akan ambil kepada 10 orang MP BN yang membelakangi parti itu. Diorang menggesalah kepimpinan untuk ni. Macam mana tu? Saya rasa tindakan ini perlu dirujuk pada jawatan kuasa disiplin parti. Kita sebenarnya sudah tanda tangani aku janji sebelum menjadi calon.
dalam perjanjian itu kita menandatangani mengakui bahawa kita tak pernah bagi SD kepada sesiapa sebelum kita tanda tangan aku janji untuk menjadi calon di hadapan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan kita berjanji dalam aku janji itu, kita tidak akan memberikan SD kepada orang lain. Dan saya nak beritahu orang yang ingat dia boleh lepas ni, bila kamu tanda tangan ni, kamu perasan tak ada CCTV tu? Ada CCTV bang, nak lari mana? Jadi sepatutnya kursi tu sudah boleh kosong. Tapi kita serahlah kepada kebijaksanaan parti. Kita pun mungkin akan ambil kira, kita tak nak ada pilihan raya segera apa semua sekali, pilihan raya balik semula apa semua. Memang menyakitkan kepala, kan. Namun cukuplah, cukuplah. Kita dah buat tapisan tu dah terlalu ketat. Bila kita buang, kita buang apa ni, mereka-mereka yang khianat pada parti sebelum ni, ramai orang marah. Dan malah ada yang khianat tu bertanding atas tiket Perikatan Nasional, menang pula tu. Tetapi walaupun Datuk Seri Zahid dah tegas pun, ada lagi tuan-tuan yang khianat. Allah Akbar. Cubaan betul. Okey. Itu. Ya. Ni dia tanya, adakah BN akan berkubur sekiranya MCA dengan MIC disingkirkan daripada gabungan tu? Saya rasa kita tidak ada cadangan untuk menyingkirkan MCA atau MIC. Kalau misalnya MCA dan MIC meninggalkan BN, maka kursi mereka secara automatik kosong. Jadi saya pun tak fikir mereka pun akan tinggalkan kerajaan perpaduan ni lah. Walaupun kalau mereka tidak jadi menteri, mereka tidak akan tinggal. Sebab mereka dah belanja banyak dah untuk menang pilihan raya, kan. Takkan mereka nak buat kerja gila nak tinggalkan BN. Sebab bila mereka tinggalkan BN, secara automatik kerusi yang mereka tandingi, baik Air Hitam, baik Tanjung Piai, baik Tapah, semuanya kosong. Jadi kalau nak juga, kalau berdegil juga, kalau ego juga, silakan. Tidak ada siapa yang menghalang. Okey? Ni soalan netizen juga tu, kan? Ya. Boleh tak kita tekan kerajaan Desai ni untuk mendakwa kes yang melibatkan macam Nazlan, Hakim Nazlan, Zeti, Noh? Dia macam ini, bila kita nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan, sudah pasti kita telah meletakkan syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya ialah memastikan sistem perundangan, baik Jabatan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara, polis, Badan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kita nak semua ini dipimpin oleh mereka yang betul-betul mampu berlaku adil kepada semua pihak. Tak kira lah Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Dusun ke, Lumbawang ke, kita nak berlaku adil pada semua pihak. Dan kita nak pastikan bahawa mereka ini boleh berlaku adil kepada semua latar belakang. Orang kaya ke, miskin ke, papa kedana ke, kelas menengah ke, B40 ke, M40 ke, top 20 ke, tak peduli. Semua mesti menggunakan satu set undang-undang yang sama, tidak boleh double standard. Dan tak kira latar belakang politik, sama ada orang tu orang UMNO ke, PAS ke, DAP ke, PKR ke, semua kena sama. Jadi kalau misalnya kita berjaya membersihkan institusi-institusi asas negara ini, dan saya difahamkan juga salah satu perkara yang mungkin akan di RCI kan, diadakan Royal Commission of Inquiry, termasuklah dakwaan Tommy Thomas berlakunya apa yang dipanggil sebagai pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik zaman Tun Dr. Mahathir. Jadi ini akan membawa kepada keadilan dapat ditegakkan. Jika keadilan dapat ditegakkan, tidak akan ada lagi orang penjenayah-penjenayah macam Nazlan ni yang dilindungi. Kalau misalnya betul SPRM dah siasat, lepas ni tidak ada lagi orang yang akan melindungi Nazlan. Nazlan tetap akan didakwa. Belum tentu bersalah. Ini kena faham. Mendakwa Nazlan bukan bermakna Nazlan bersalah, Datuk Najib tak bersalah. Ini kena faham.
maknanya Nazlan akan dibicarakan. Bila Nazlan dibicarakan, sama ada kes Datuk Seri Najib itu dibuang atau kes Datuk Najib diisytiharkan null and void kerana ianya dihakimi oleh seorang yang mempunyai conflict of interest ataupun kepentingan peribadi di dalam kes tersebut. Maka ianya perlu diadili di hadapan seorang hakim yang adil, retrial. So kalau retrial, Datuk Najib kena dibebaskan lah, sementara dia dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang adil. Kalau sebelum ni mungkin dia tidak mendapat keadilan kerana bukti-bukti baru yang dikemukakan tidak dibenarkan untuk dipersembahkan, maka selepas ini insya-Allah tidak ada lagi penganiayaan kepada mana-mana ahli politik, tak kira lah, termasuklah orang PAS ke, orang DAP ke, termasuklah Muhyiddin Yassin. Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang pernah dianiaya, dia pernah disumbat dalam penjara. Jadi untuk dia menyalahgunakan kuasa, menyumbat seseorang sesuka hati dalam penjara, dia akan fikir 10 kali, kan? Sudah pastilah kita ni manusia, selagi nama manusia ni mesti ada rasa marah dengan orang-orang yang menganiaya kita, kan? Tetapi bila kita nak buat aniaya kat orang lain tu, kita akan fikir 10 kali. Kerana macam mana kita perit duduk dalam penjara, macam mana ahli keluarga kita kehilangan kita, anak-anak kita membesar tanpa kasih sayang kita. Kita pun tak nak orang lain berhadapan dengan masalah yang sama. Ini pandangan saya lah. Pandangan saya mungkin salah, tetapi tak ada masalah. Kita mulakan dengan husnuzon, kita bersangka baik. Okey? Itu. Soalan ni lebih kurang macam terkait tadi juga. Ya. Dia tanya, adakah Datuk Seri Najib akan dapat keadilan setelah tukar kerajaan itu? Sama lah tadi saya explain tu, termasuklah kes Datuk Najib, termasuklah kes Datuk Zahid, kan? Tidak akan ada lagi pendakwaan terpilih. Macam mana Datuk Seri Anwar nak buat, itu kita serah kepada kebijaksanaan dia. Dia nak tukar ketua hakim negara ke, dia nak tukar Peguam Negara lantikan Muhyiddin ke, ketua hakim negara lantikan Atuk ke, terpulang kepada dia. Sebab pelantikan ketua hakim sendiri pun sudah bercanggah dengan undang-undang. Salah mengikut undang-undang. Kalau ikut undang-undang, pelantikan Richard Malanjun tu pun dah salah, kerana ianya dilakukan atas cadangan Tommy Thomas, bukan atas cadangan JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. So Datuk Seri Anwar kena kembali kepada lunas undang-undang. Maka dia kena betulkan balik. Kalau pelantikan ketua hakim negara tidak mengikut undang-undang, kena kembali minta JAC mencadangkan siapa ketua hakim negara. Tak ada masalah. Benda yang tak betul boleh dibetulkan. Okey? Okey, Dok. Ni ada soalan juga. Dia tanya, Gabungan Rakyat Sarawak tu adalah bersatu. Ya. Tapi mereka menyokong kerajaan Anwar Ibrahim itu. So macam mana tu? Diorang tak faham maksudnya. Dia macam gini lah. Saya pun tak faham. Bukan tuan-tuan je tak faham. Saya awal lagi cakap, sepatutnya Sarawak ni, Sabah ni, BN bertanding di semua kursi. Kalau BN bertanding di semua kursi tu, UMNO akan bertanding lebih daripada 119 kursi. Tetapi di Sabah ini mereka ada kuasa otonomi. Kita telah berikan kuasa kepada Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sabah untuk membuat keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Bom Mokhtar ialah untuk bekerjasama dengan Parti Ketua Menteri yang telah membentuk Gagasan Rakyat Sabah, GRS. Jadi kita kena hormatilah keputusan Sabah. Sebab ini kuasa otonomi mereka. Okey? Okey, Dok. Ya. Sekarang ni tu banyaklah desas-desus ni tu yang orang tu nak tahu sangat sekarang ni, siapa timbalan Perdana Menteri daripada Barisan Nasional pada pendapat Datuk lah, orang tanya. Kalau tanya pendapat saya, simple saja. Kalau nak lihat UMNO ni solid, tidak berpecah belah, orang menghormati Presiden UMNO,
timbalan Perdana Menteri mesti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kalau diletak orang lain macam yang berlaku sudah-sudah, kita tengok apa jadi. Orang tu akan pasang badan nak bertanding Presiden UMNO, gandingan dia nak bertanding timbalan, maka UMNO akan berpecah belah. Tak boleh. Tak boleh ni. Kita tak boleh benarkan benda ni berlaku. Cukup dah, UMNO dah hampir-hampir musnah. Kalau kita letak orang lain, susah. Jadi saya berpandangan bahawa pertamanya Presiden mestilah timbalan Perdana Menteri. Dan Datuk Seri Muhammad Hassan, timbalan Presiden, mesti diberikan jawatan Menteri penuh. Kalau boleh Menteri Kanan. Jadi kalau, sebab apa? Kita kena menghormati keputusan perwakilan. Keputusan perwakilan yang telah mengangkat Datuk Zahid Muhammad Hassan sebagai Presiden dan timbalan Presiden. Kalau kita tidak menghormati, kita lantik selain daripada ni, atas alasan Datuk Seri Zahid ni ada kes mahkamah. Saya nak beritahu, bila nak melantik Lim Guan Eng, Lim Guan Eng ada kes mahkamah. Ada 60 saksi, 25 dah dipanggil, 30 belum lagi, 35 belum lagi dipanggil. Tapi mereka buang. Datuk Zahid tak minta pun kes dia dibuang. Tidak. Datuk Zahid tak minta kes dia dibuang. Dia minta dibicarakan secara terhormat. Jadi dalam erti kata lain, Datuk Zahid belum lagi didapati bersalah. Kalau tengok fakta-fakta kes pun, saya nampak memang dia boleh menang, seperti mana dia menang kes dia di Shah Alam. Sebab Tommy Thomas pun dah mengaku pendakwaan terpilih. Jadi biarkan proses mahkamah. Kalau Datuk Zahid perlu pergi mahkamah, dia pergi mahkamah macam biasa, tak ada masalah. So kalau katalah dia dijatuhkan hukuman bersalah, dia boleh merayu lagi di mahkamah rayuan. Dia boleh merayu lagi di mahkamah persekutuan. Ini kurang-kurang 3-4 tahun juga. Betul tak? Sebelum selesai tu, bagilah dia berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri. Namun sekiranya dalam pemilihan parti dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang, katalah berlaku pemilihan parti, kalau berlaku, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh melantik timbalan terdiri daripada Presiden baru, tak ada masalah. Tapi yang penting hari ini kena menghormati keputusan ahli parti. Presiden kita ialah Datuk Zahid. Apa jadi pun Datuk Zahid mesti jadi timbalan Perdana Menteri. Jangan lagi ada komen-komen kluster mahkamah. Kalau nak suruh kami tutup mulut cerita pasal benda yang sudah-sudah, yang silam penganiayaan ke atas pemimpin kami, maka jangan lagi cerita pasal kluster mahkamah. Kalau nak bersatu ni, kita kena buang semua ketidaksamaan kita. Kita kena fikir apa benda yang kita boleh bersama di masa akan datang. Okey? So ada ula-ula juga tu mengatakan Tok Mahsan akan dekat DTP. Saya nak beritahu, jangan dengar apa juga bentuk ura-ura ke kura-kura ke. Masih masa buat apa tuan-tuan nak pening kepala. Datuk Seri Anwar ni dah merasa tau macam mana Mahathir pecah belahkan parti dia. Dia Presiden parti, sepatutnya dia timbalan Perdana Menteri. Mahathir tak nak bagi dia timbalan Perdana Menteri. Mahathir bagi isteri dia, semata-mata tak nak bagi pada dia. Dan kita lihat bagaimana Mahathir buat kerja memecah belahkan PKR itu sendiri dengan mengangkat bagi Azmin Ali duduk sebagai Menteri Ekonomi, empower Azmin Ali. Dulu benda-benda yang dulu di bawah Kementerian Kewangan diletakkan bawah Azmin Ali, sehingga Azmin Ali begitu kuat, powerful, last kali nak lawan Anwar. Sudah pasti Anwar pun tak nak benda tu berlaku pada Datuk Zahid. Kena ingat, kalau tanpa Datuk Zahid punya iltizam, tanpa Datuk Zahid punya keberanian buat benda yang luar biasa ni, nak kerjasama dengan PH ni, satu benda yang luar biasa. Orang dah doktrin, Mahathir dah doktrin
DAP resis, DAP anti Melayu. Dah lama dah Mardin doktrin. Datuk Seri Zahid berani ambil risiko, lawan benda ni. Tiba-tiba bila kita dah berhasil bentuk kerajaan perpaduan, kita nak letak tepi Datuk Zahid. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kan? Rosak parti kita. Dan kalau parti kita ni rosak, ambil contoh lah, kalau letak orang lain sebagai presiden, maka orang lain tu bertanding pula lawan presiden. Lepas menang, belum tentu dia tak bawa parti kita ni untuk bekerjasama dengan Muhyiddin. Jadi untuk pastikan kerajaan perpaduan ni kekal kuat, Datuk Seri Anwar kena pastikan Datuk Zahid kena jadi timbalan Perdana Menteri, dan senarai kabinet yang Datuk Seri Zahid bagi saja yang akan duduk di dalam kabinet Datuk Seri Anwar. Dia tak boleh buat perangai macam Muhyiddin. Datuk Zahid bagi nama Tan Sri Anwar Musa, alhamdulillah dapat. Dia bagi nama Noraini Ahmad, dapat. Dia bagi nama Datuk Seri Ismail Sabri, dapat. Dia bagi nama Samsul Anwar Nasara, dapat. Tapi banyak menteri, Adham Baba, Halimah Siddiq, Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Tun Husin, dan ramai timbalan menteri. Tak ada kena-mengena pun dengan kepimpinan utama parti. Tak ada dalam list yang dicadangkan oleh presiden parti. Tiba-tiba dia angkat menjadi menteri. Kan? Itu yang menyebabkan wujudnya parti dalam parti. Itu sebab bila kita suruh mereka ini tarik sokongan pada Muhyiddin, ramai yang tak nak tarik. Ramai yang sudah beralih kiblat daripada setia kepada parti kepada setia kepada Perdana Menteri yang merupakan presiden parti lawan. Jadi jangan biarkan benda ni berlaku dalam UMNO. Cukuplah perpecahan. Saya kalau boleh lah, cepat-cepatlah panggil semua parti Melayu ni semua duduk, masuk balik UMNO. Buat penajaan pun tak apa. Buat penajaan, lantik semua sekali ketua penaja baru. Habis cerita. 5 tahun tak payah apa ni buat pemilihan pun. Senang. Daripada kita nak berhadapan dengan bergaduh. Sampai bila? Macam mana nak stabil kerajaan ni? Sekarang kita dah ada stable government, 148 seats. So we got to focus on the country's economy. We got to focus on the welfare of the public. Benda ni perlu diberikan penekanan. Okey? Tok, satu lagi yang orang tanya ni, Tok. Ada ura-ura yang mengatakan KJ akan diberikan senjata, Tok. Itu ialah ura-ura kura-kura. Saya rasa semua dah faham bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti tidak akan mengambil nama lain selain daripada list daripada Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Okey? Okay. Ya. Ni satu lagi soalan, Tok. Assalamualaikum, Datuk. Mungkinkah saya ingin melontarkan pandangan dan minta ulasan Saudara Datuk Luqman. Dalam PRU ini bila melibatkan pertandingan 3 penjuru atau lebih, gabungan parti besar contohnya BN, PH dengan PN, sepatutnya tidak lagi perlu angka 112 tu, Tok. Simple majority tu. Agak mustahil dia kata untuk dapat simple majority tu. So dia kata apa yang mustahilnya? Kalau 3 parti besar ni, dia macam ni lah. Dalam mana-mana kerajaan mesti ada simple majority. Kita sekarang Padang Serai belum pilihan raya. Okey, tu satu je lah yang belum pilihan raya. 221 dah pilihan raya. Tapi tak apalah, kita pakai juga angka 112. Siapa juga nak jadi Perdana Menteri mesti ada 112. Kecuali kalau itu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dapat 112. Maka yang di-Pertuan Agong memutuskan better dengan ini melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minoriti. Maknanya BN tak bersama dia pun, disebabkan dia pemenang terbesar 82 kursi. Dia boleh jadi Perdana Menteri Minority Government, boleh. Tetapi kita ni belanjawan tahun depan ni belum lulus. Kalau tak lulus bulan Disember ni, macam mana nak bayar kaki tangan awam tahun depan ni?
Ini rakyat kena faham. Itu sebab, antara sebab kenapa BN mengambil keputusan untuk menjunjung kasih titah tuanku, untuk kita menyertai kerajaan perpaduan. Ini antara benda yang dipertimbangkan. Dia punya maksud itu. Maksudnya siapa yang akan menjadi kerajaan itu adalah parti yang menang kursi terbanyak, dia kata. Boleh? Tak boleh. Kalau gitu lepas ni 10 penjuru semua dapat 20%. Boleh tak bentuk kerajaan? Tak boleh. Ya, maksudnya. Tak boleh. So maksudnya dalam pilihan raya ni, katalah dia kalau minority government, last kali bajet tak boleh lulus, apa keputusan undang-undang semua tak boleh. So apa jadikan kerajaan ni? Jadi kerajaan pasir berdengung lah. Okey? Gitu. Boleh Dato' ulas sikit pasal Dira ni tu, Dira Abu Zahar, dia keluarkan statement tu. Dia kata ada ahli-ahli MT dalam mesyuarat MT baru ni mengatakan tak perlu jaga Melayu lah. This is bullshit, something macam tu lah. Dia sebenarnya Dira Abu Zahar ni lah yang bullshit sebenarnya. Saya tanya dengan banyak MT, betul ke ada ahli MT yang kata tak payah jaga bahasa Melayu? Tak ada. Tak ada. Masalah budak ini budak Isyamuddin Tun Hussein sebenarnya, Dira ni. Kita tahu dulu dia kerja dengan Isyamuddin Tun Hussein. Dato' Zahid bagi dia, walaupun dia belasah Dato' Zahid macam mana pun, Dato' Zahid bagi dia bertanding. Jadi adun rim kat Melaka tu. Tak bersyukur lagi, jadikan lagi timbalan speaker kerajaan negeri. Sampai sekarang masih lagi bawa agenda Isyamuddin Tun Hussein. MT UMNO dah putuskan. Cukuplah. Kalau betul lah memang ada orang cakap macam tu, saya cadangkan ahli MT UMNO buat laporan lembaga disiplin kerana Dira terang-terang telah mendedahkan isi kandung mesyuarat MT UMNO. Sebab dia tulis tu, dia cakap situ, ada orang cakap dalam mesyuarat MT UMNO. Macam mana kamu boleh dedahkan isi kandung MT UMNO? Buat laporan disiplin, ambil tindakan disiplin, habis cerita. Kalau tak faham bahasa meroyan, tak tentu pasal, daripada dulu lagi macam ni. Dulu saya ingat lagi bila saya buat demonstrasi, dia pula bising, sampai bila kita nak buat demonstrasi habis daripada tak buat apa-apa. Betul tak? Kita kena bangkitkan. Kalau kita tak buat dulu tu, kita tak lawan Pakatan Harapan dulu, tak lawan Mahathir, boleh tak orang bangkit kembali menyokong Barisan Nasional? Tak mungkin berlaku. So masing-masing dengan cara masing-masing. Kamu tak berani, bos kamu pun dah takut. Kalau JBN bertanding timbalan presiden pun tak berani, masuk gua, pujuk orang untuk pergi menyertai bersatu. Ahli-ahli parlimen 16 orang akhirnya melompat atas hasutan dia. Kemudian ketua-ketua bahagian di Sabah semua sekali melompat pergi ke bersatu. Tiba-tiba bila menang Cameron Highland, dia tanya Emrek, dia pula tak join. Kalau tidak, dia dah join lah. Kamsatun budak dia dah pergi, Zulkifli Alwi dah pergi, tinggal dia je. Itu yang Ustaz Syahabuddin marah. Akbahan pun marah sebab anak dia dah terlepas, dah pergi ke sana. Firdaus. Cukup lah, saya tak faham lah geng-geng Isyam ni. Okey, kita ni satu lagi soalan ni Tok. Dia orang tanya ni dia kata UMNO BN ni akan dapat 5 kerusi menteri ni Tok. TPM, Menteri Pelajaran, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan. Ni yang di offer Tok. Sejauh mana kebenaran ni Tok orang tanya? Saya rasa apa juga cakap-cakap belakang ni, anggaplah ianya sebagai khabar angin. Tunggulah. Saya rasa paling awal pun pengumuman kabinet ni mungkin hari Selasa. Paling awal. Kita hari ni hari apa? Hari Jumaat kan? Sabtu, Ahad, Isnin cuti.
Mungkin PM dengan TPM ada masa untuk berbincang. Dan last kali mungkin hari Selasa lah paling awal akan diumumkan. Kalau tak hari Selasa, hari Rabu. Okey? Datuk, Ya. Ni ada yang tanya ni soalan WhatsApp tu dia kata apa komen Datuk tentang video yang tular tadi dipercayai daripada pihak PAS yang diorang angkat sumpah bagi duit apa semua tu, Datuk. So dari sudut undang-undang boleh ke? Kita dah cakap lama dah. Cuma saya minta orang yang rakam tu tolong buat laporan kepada SPR. Ini SPR pun kita akan betulkan lepas ni. Selepas ni SPR pun perlu dibetulkan. Sebab kita tahu SPR ni banyak belah sana bukan belah kita. Tak apa. So benda tu menjadi kesalahan tu. Kalau betul benda tu menjadi kesalahan tu kan. Pasal mana? Video tu lah yang PAS bagi duit tu. Memang salah. Mana boleh bagi orang duit, lepas tu angkat sumpah wallahi saya akan menyokong undi, saya akan mengundi PAS. Itu terang-terang. Siapa yang tu nampak muka macam Abdul Lacik tapi rasa Abdul Lacik dah meninggal. Bukan. Bukan Abdul Lacik. Okey. Satu lagi tu orang tanya macam mana dengan kes Azmin Ali tu? Apa yang pasti tuan-tuan, hari ini daripada laporan risikan saya, video Azmin Ali dah tak kabur. Nasihat saya pada Azmin Ali, kalau boleh larilah. Dengan duit yang kamu ada tu, bawa pergi overseas, bermustautin dah di luar negara. Jadi kita pun tak nak tengok kamu dizalimi. Tapi tak zalim pun, sebab kamu yang buat, kan? Okey. Tok, tu lagi tu pada pandangan Datuk dia tanya kenapa decide kena buat undi percaya di parlimen tu? Yelah sebab mulut Muhyiddin ni lah. Muhyiddin ni tak puas hati, kan? Dia kata Dato' Seri Anwar kena buktikan bahawa dia ada majoriti. Simple majoriti. Tak apa lah. Buat undi percaya. Kalau undi percaya tu Dato' Seri Anwar menang, maka dia membuktikan keabsahan dia sebagai Perdana Menteri. Yang sebenarnya takut nak buat undi percaya ke undi tak percaya ni ialah manusia bernama Muhyiddin. Sehingga satu negara di lockdown dia, tuan-tuan, untuk elakkan daripada undi tak percaya ni. So Muhyiddin, bukan semua orang perangai macam hang. Itu je nak beritahu. Tapi ada pula yang cakap tu, kenapa pula decide nak kena buat sedangkan Tuanku Agung dengan Istana Negara dah mengesahkan benda tu? Tak ada masalah. Itu keputusan dia dah cakap dia nak buat, biar. Bila orang tu betul-betul ada majoriti, dia tak perlu nak takut. Kalaupun yang 10 orang yang dia dapat SD ni berpusing balik pun, kita masih ada 138. So apa nak bimbang? We have more than enough. Ini kali betul-betul. Ada tak peratusan 10 orang tak hadir tu masa? Tak kira lah, kita tak peduli lah tu. Tak jadi kudis. Okey? Tok, ni soalan daripada ni netizen ni. Dia kata setakat hari ni ada tak laporan dibuat terhadap 10 orang ni tu untuk diambil tindakan? Laporan ke lembaga disiplin ke itu saya kena check dengan lembaga disiplin parti ya. Setakat ni soalan ni semua. Setakat ni saya belum dengar. Lain kali orang-orang yang tanya ni ada buat kan. Tolonglah buat. Kita pun ada banyak kerja ni kan. Tolong buat. Banyak yang tanya. Jadi kalau ramai orang buat, lagilah cepat benda ni disiasat. So tolong buat. Seberapa banyak laporan disiplin ada je orang buat statement media yang nampak macam melanggar disiplin parti. Okey, terus buat laporan lembaga disiplin parti. Jadi parti baru ada disiplin, orang tak boleh sesuka hati. Okey? Betul. Ni satu soalan daripada Amirul Muhammad ni. Dia kata adakah Desai berani melakukan siasatan terhadap Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin? Apa pasal tak berani pula? Dia nak buat kan tak nak buat je. Jadi kita serahkan nanti kepada kerajaan baru, sama ada mereka nak mulakan di mana. Kena faham ni, fokusnya kena jaga rakyat dulu. Jangan jadi macam kerajaan Mahathir, fokus dia
kena buat pendawan politik dulu. Kita pun tak nak jadi macam tu. Kita kena make sure that image kita ni hari ni ialah jaga rakyat dulu. Okey? Betul lagi tu. Hari ni PM keluarkan lagi kenyataan. Dia kata dia akan jadi pembangkang check and balance lah dekat ni. So adakah ini menderhaka tu cita tuanku untuk kerajaan? Macam mana? PM dia kata dia tak, kan Anwar pun ada jemput dia orang untuk join kerajaan ni. So jadi dia orang tolak sekali lagi. Tak apalah. Kena ingat, bila orang tu dah terlalu kaya hasil rompakan dia sepanjang tempoh darurat tu, dia rasa dengan duit yang ada tu, dia lagi kaya pada Agong, dia boleh kurang ajar kat Agong. Dia boleh tidak menghormati kebawahan tuanku. Ini masalah orang Melayu ni. Baru ada duit banyak sikit, lupa diri, lupa daratan. Dia tak sedar yang mana satu kebawahan tuanku, yang mana satu rakyat. Dia pula rasa diri dia tu agung kepada Agong. Ini masalah. So tak apa, orang macam ni rakyat tengok angkuh sombong, rakyat tolak. Tengok KJ berapa punya popular kat Sungai Buloh tu. Tapi bila terlebih angkuh, terlebih sombong, akhirnya rakyat tolak. Rakyat tolak. Nak buat macam mana? Sia-sia je. Kita dah cakap dah itu hari, janganlah bantai sama-sama dalam parti. Masa pilihan raya bantai sama-sama dalam parti. Nak dapatkan sangat undi bukan Melayu, dibantainya parti kita. Kata parti kita sesat lah, kata parti kita apa, sakit lah kan. Last kali apa jadi? Last kali apa jadi? Last kali orang parti sendiri pun tak menyokong dia. Orang parti sendiri pun tak pergi keluar mengundi. Frust dengan dia. Siapa punya salah? Itu sebab kerana mulut badan binasa. Okey? Soalan satu lagi tu nak tanya pandangan Datuk, apa persediaan yang perlu dibuat calon-calon yang berhajat bertanding pemilihan UMNO dalam masa 6 bulan ini? Kita ni parti demokrasi, siapa nak bertanding lah, tak ada masalah. Daripada dia kumpulkan duit dia sekarang ni, duit yang dia simpan tak belanja masa pilihan raya ni, yang orang UMNO pun ada kan. Time belanja pilihan raya patut dia belanja kan. Duit tu disimpan untuk pemilihan parti. Daripada dia gunakan duit itu upah budak baju merah apa semua sekali buat demonstrasi suruh Datuk Zahid letak jawatan, lebih baiklah dia gunakan duit tu dia bertanding presiden parti ke, timbalan presiden ke, bertanding secara gentleman. Manalah tahu untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Okey? Ada lagi? Okey, ada lagi dulu Ni dia tanya, PM bercadang untuk mengecilkan saiz kabinet dan juga memotong gaji menteri. Apakah signifikannya untuk tindakan ini atau hanya untuk populis semata-mata? Dia macam ni, pendirian saya simple. Saya dah jawab benda ni sebelum pilihan raya. Jadi saya konsisten dengan pendirian saya. Memotong gaji menteri bagi saya, dia tidak akan efek banyak. Betul. Dalam menyumbang untuk apa dipanggil, mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Sebab implikasi kewangan dia kecil. Dan ada risiko ni juga, bila gaji wakil rakyat ni makin lama makin kecil, maka kita punya menteri-menteri ni nak jaga rakyat macam mana? Kita pun tahu bahawa rakyat kita ni terlalu manja. Kita tengok macam Singapura, mereka memberikan gaji yang tinggi supaya mereka boleh pastikan kadar rasuah tu dapat ke arah sifar. Saya rasa pendirian Singapura tu sebenarnya baik. Cuma mungkin Datuk Seri Anwar ni dia nak nampakkan dia mengungsi beban kepada rakyat. So kerajaan dia itu terpulang pada dia. Dia punya sukalah dia nak potong gaji dia. Tengok satu soalan okay. Dia tanya apa formula Padang Serai, kerana sekarang BN dan PH
dalam Unity Government? Saya rasa di Padang Serai ni BN dan PH kena bincang lah siapa yang perlu bertanding. Jangan jadi macam Tioman ni. Tioman ni pun pening kepala juga. Kita nak turun nak sokong mana satu. Betul tak? Ya. Orang kita pun bertanding, orang sana pun bertanding. Betul tak? Macam mana tu? Kita dah wujudkan kerja bersama. Jadi pastikan Padang Serai ni jangan berlaku macam tu. So ada yang cakap ni pula soalan lain tu Dia kata kalau benda ni berlaku, dia akan menguntungkan PN. Betul tak? Saya yakin kalau pertemuan itu akhirnya kita dapat persetujui seorang je wakil daripada kerajaan perpaduan itu bertanding, kita akan menang besar di Padang Serai. Betul. Okey? Betul lah tu. Okey? Minta tolong sahabat-sahabat, tolong share live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan penjelasan secara tuntas, secara jelas terhadap perkara yang telah pun saya berikan pencerahan.